قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق Allah SWT berfirman dan hendaklah bertawaf di Ka'bah di Baitul Atiq. Bila jami'uhu min al-baiti was-sabilu adalah sittati azwari faqat. Dan masjid itu pendapat mengatakan kita bersemuanya daripada Ka'bah. Walau masya ala syadharwan, syarat tawaf hendaklah di luar Kaabah dan di dalam masjid. Luar Kaabah adalah masjid, itu syarat dia. Dan bertitik tolak daripada syarat tersebut, maka datanglah masail yang kita baca sekarang. Al-wajibu tsani di sini sebut an yakuna at-tawafu fil masjid. Ini yang berikutnya, wa an yatufa sab'an dakhil al-masjid. Hendaklah seorang itu bertawaf 7 kali dalam masjid, tetapi kena tawaf luar daripada Kaabah, luar Kaabah dalam masjid. Walau masya ala syadharwan wa huwa al-jidaru al-barizu an 'uluwihi baina rukn al-babi wal rukn al-shami aw massa al-jidara al-kaina fi muwazatihi أو دخل من إحدى فتحتي الحجر خرج من الأخرى وهو بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير لم تصح طوفته في المسائل الثلاث لأن فيها طائف في البيت لا به قد قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والحجر قيل جميعه من البيت والصحيح قدر 6 أذرع فقط. وفي مسألة المس وجه أنه تصح طوفته فيها لأن معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف في بيته. Jadi di sini adalah syarat bahawasanya tawaf itu hendaklah di luar daripada Baitullah. Ada berapa masalah dibawa kat sini? 1, 2, 3 masalah. Masalah pertama, dia tawaf dengan berjalan di atas syadharwan. Masalah kedua, dia tawaf dalam keadaan dia sentuh dinding yang ada syadharwan. Masalah ketiga, dia tawaf dan dia ada masuk ke dalam apa? Dia ada masuk ke dalam Hijr Ismail. Hijr maksudnya Hijr Ismail. Dan tiga-tiga surah ni tidak sah. Elak dia sama. Elak dia sama kerana tidak cukup syarat. Hendaklah tawaf itu di luar daripada Kaabah dengan semua badannya. Dalam kitab Idah diguna ibarat an yakuna fi tawafihi kharijan bi jami'i badanihi an jami'il bait. Itu lebih jelas. Dia hendaklah tawaf dengan semua badannya luar daripada semua Kaabah. Okey, masalah pertama, syadharwan. Jadi syadharwan ni adalah tembok yang ada di Kaabah. Kedudukan syadharwan ni kat mana? Di antara rukun yang ada pintu tu dan rukun syami. Jadi dia Kaabah gambar betul tak? Ni dinding, lepas tu dia ada tembok macam ni. Bisa tunjuk kan?
Itu bagi Syadzarwan. Jadi orang tu dia tawaf, dia pijak atas Syadzarwan. Siapa pernah pergi umrah, lukis sikit Syadzarwan? Siapa dia? Syamil. Allah, Allah. Ada gambar? Syadzarwan 4. Tuh. Di bawah Kaabah tu dia ada bawah. Dinding, lepas tu dia ada ni Syadzarwan bawah. Putih Okey. Jadi Syadzarwan ni tinggi. Ada orang kalau Indonesia tu dia nak cium Hajar Aswad, dia jalan pijak atas Syadzarwan. Tinggi ni, nampak gambar rendah kan, tinggi. Dia bergerak dari sini sampai Hajar Aswad. Jalan tawaf. Jadi kenapa kalau tawaf ni dengan berjalan di atas Syadzarwan tak sah? Sebab Syadzarwan itu dikira Kaabah, juzuk daripada Kaabah. Jadi kalau dia jalan atas Syadzarwan, maksudnya dia tawaf dalam Kaabah. Kaabah tu bukan sebelah dia, Kaabah tu bawah dia. Faham? Bila Kaabah tu bawah dia, maksudnya dia bukan tawaf luar Kaabah. Dia tawaf dalam Kaabah. Syaratnya luar, seluruh badan dia luar daripada seluruh Kaabah. Itu dia punya sebab dia. Masalah pertama. Masalah kedua, satu orang dia tawaf dalam keadaan dia pegang dinding. Jadi kenapa pegang dinding Kaabah tak boleh pula? Pegang dinding Kaabah yang ada Syadzarwan. Bukan semua Kaabah ni ada Syadzarwan ni. Belah sini tak ada. Belah belakang ni tak ada. Belah sini ada, belah sini tak ada. Jadi kalau dia tawaf sambil pegang dinding Kaabah. Kalau dia tawaf pegang dinding Kaabah itu di belah Syadzarwan, maksudnya dia tawaf sebahagian badan dia dikira dalam Kaabah. Sebab Syadzarwan kat sini dia sentuh. Maksudnya apa? Sebahagian tangan dia di dalam Kaabah. Tapi itu hanya dinding yang ada Allahumma salli Syadzarwan sahaja. Yang tak ada Syadzarwan, tak ada masalah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu lagi jelas sebab dia. Sebab Hijr Ismail adalah juzuk daripada Kaabah. Bahagian tu, kawasan tu. Tapi apabila orang Quraisy bina, dia tak cukup duit yang halal, maka dia bina pendek Kaabah. Maka zaman Nabi Ibrahim dahulu, kawasan Hijr. Hijr ni yang ni, bulat separuh ni. Yang bulat separuh tu, kawasan dalam ni dipanggil Hijr Ismail. Jadi masa dia tawaf, dia pusing, dia masuk dalam lubang ni, dia keluar sini, dia masuk sini, dia keluar sini. So kalau tawaf, dia kena tawaf luar daripada Hijr ni, yang bulat separuh. Sebab apa? Sebab kalau kita masuk dalam Hijr itu, sebenarnya kita masuk dalam Kaabah. Itu adalah kawasan Kaabah, cuma tak ada bangunan je. Maka diletak tanda dengan tanda Hijr Ismail. Faham?
diletak tanda. Maka dibahaskan bahagian hijr Ismail ni, bahagian hijr Ismail yang dikatakan termasuk dalam Baitullah ini yang mana satu? Maka disebut di sini bahagian yang 6 hasta sahaja. Yang lain daripada itu bukan. Okey. Dia ada pintu tu. Hijr Ismail tu dia ada pintu. Ni tak ada tunjuk gambar. Pintu, dia ada pintu di sini. Ada polis jaga kat situ. Belah sini tak ada polis, belah sini ada. Dia pintu. Dia ghaliknya tak boleh masuk belah sini. Masuk belah sini. Cuma diingatkan ketika satu orang tu dia tawaf, dia jangan pegang hijr Ismail. Faham? Dia samalah jadi masalah tadi tu, pegang dinding Kaabah. Bila dia pegang dinding Kaabah, bahagian yang ada syadharwan, dikira juzuk tangan dia itu di dalam Kaabah. So bila hijr Ismail itu dikira sebagai Kaabah, jadi kalau kita letak sama macam masalah tadi, dia akan menjejaskan. Benda tu khilaf lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Sebab orang yang tawaf dia sentuh sahaja syadharwan, ataupun dia sentuh dinding, ataupun dia sentuh hijr, sebahagian badan dia sahaja, tangan dia saja, tangan. Jadi adakah tangan itu berada dalam Kaabah dikira orang itu tidak tawaf luar Kaabah? Itu dibahaskan. Tangan je masuk, bukan badan masuk, bukan kaki pun masuk. Maka Muqabil melihat bahawasanya tidak mengapa. Wa fi mas'alatil massi wajhun. Contoh, satu orang itu dia nazar ataupun dia sumpah, dia tak akan masuk ke dalam rumah. Kalau dia masuk, jatuh talak contoh. Maka dia telah masuk kepala dia, ataupun dia masuk tangan dia. Ataupun orang yang sedang iktikaf, dia keluarkan kepala dia, keluarkan. Orang iktikaf yang wajib ni, yang tak boleh keluar masjid kan. Maka dalam masalah-masalah tersebut tidak dikira masuk, tak dikira. Masuk syarat dia, kalau dalam masalah yang kita sebutkan tadi, dia sumpah tak nak masuk, ataupun dia talik talak dia tak nak masuk, dia masukkan kepala, masukkan tangan, tidak dikira. Yang dikira masuk kalau dia masukkan kaki. Dia masukkan kaki dan dia beriktimad atas kaki itu, baru kira masuk. Jadi Muqabil wajah ni ada wajah, ada point. Faham? Cuma dalam masalah tawaf ni dia ambil lebih lagi daripada ihtiyat dia. Allah Ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Itu dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahawasanya boleh tawaf, hendaklah tawaf itu bil, bukan an baitil atiq, bukan fil baitil atiq, tapi bil baitil atiq. Maksudnya hendaklah kamu tawaf di luar daripada Kaabah. Okey. Jadi biasa kita tengok orang tawaf, dia pegang apa ni, hijr. Satu mungkin mazhab lain lah. Kalau mazhab Syafi'i pun ada khilaf yang sebutkan tadi. Kita tengok di sini masalah yang semalam tu. Bila satu orang tu dia mula tawaf, dia menghadap kepada hijr apa ni, Hajarul Aswad. Dia menghadap Hajarul Aswad. Mana nak tunjuk Hajarul Aswad? Dua orang berdiri, seorang jadi Hajarul Aswad. Depan ni, dua orang.
2 orang. Siapa jadi Hajar Aswad? Baguslah Hajar Aswad kan? Jadi di sini dalam kitab Idah ni dia lebih terang lah, lebih jelas. Mana tadi dah sebut dah sebelum ni. Bila orang itu bila dia sampai saja masjid, dia terus pergi kepada Hajarul Aswad. Tapi tak dapat amal lah. Hajarul Aswad ni dia pernah tak ada dekat Kaabah pada zaman Qaramitah menguasai kan, bertahun-tahun tak ada. Akhir sekali khalifah zaman siapa dipulangkan semua. Sebab itu Hajar Aswad tu dia terlalu kecil je yang ada sekarang ni. Baru ni ada di kerajaan Saudi dia tangkap gambar Hajar Aswad dengan resolusi tinggi. Nampaklah dia pecahan kecil, tombol-tombol je. Tu je Hajar Aswad yang ada sekarang. Jadi dia pernah dulu bukan setahun, 20 tahun. Faham? Dekat apa ni? Dekat rukun Hajar Aswad tu tak ada Hajar Aswad. Jadi dituliskan di sini bila satu orang tu masuk disunatkan dia menghadap Hajar Aswad dan dia duduk dekat, tapi dengan syarat dia jangan sakiti orang lain. Dia sampai, dia istilam, kemudian dia cium, tapi tak payah bunyi suara. Imam Nawawi sebut. Dan dia sujud atas Hajar Aswad dengan makna letak dahi. Kemudian dia cium, sujud, cium, sujud kan. Dalam kitab guna perkataan sujud. Sujud tu maksudnya letak dahi. Jadi bukan kita sembah Hajar Aswad. Sebab itu caranya yang dibuat. Kata Sayyidina Umar, kalau aku tak melihat Nabi cium, aku tak cium. Jadi kita buat semua tu ada asas syariat. Kemudian dia mula tawaf. Jadi semalam tu siapa Hajar Aswad? Ammar duduk belah sini, menghadap sini, menghadap sana, sini sikit. Okey, tawaf sana. Jadi dia punya cara dia menghadap sana, bukan hantar keluar daripada ni sana. Okey, menghadap sana. Menghadap sana bukan ada saya. Ayo. Jalan. Dia menghadap Hajar Aswad tu, Jadi dia menghadap Hajar Aswad tu, tapi dia mula menghadap tu daripada sana. Sini, okey, gerak sini. Pusing, jalan lagi. Lepas tu bila dia hampir melepasi Hajar Aswad nak masuk belah kiri tu, hampir kan, maka dia pusing bagi kiri dia. Macam tu. Faham? Jadi mula-mula dia menghadap, betul dia pusing. Dia menghadap, betul dia pusing. Pusing tu hendaklah sama ada semasa masih dalam bertentangan dengan Hajar Aswad ataupun ketika melepasi. Dia tak boleh pusing lambat. Faham? Ni Hajar Aswad, dia menghadap, sini baru dia pusing. Faham? Tak boleh, tak sah. Sebab apa tak sah? Hajar Aswad sahaja yang boleh menghadap.
Kalau dah lepas Hajar Aswad, kiri kena pastikan menghadap ke Kaabah. Kalau dia pusing lambat, maka ada juzuk daripada tawaf dia yang tidak memberi kirinya kepada Kaabah. Dia boleh saja daripada awal dia terus kiri daripada awal. Okey, kiri terus. Terus macam tu je. Boleh. Kalau dia rasa dia nanti kan lambat pusing pula. Tapi yang menghadap Hajar Aswad ni adalah yang mula-mula. Yang kali kedua, ketiga semua kiri. Faham? Jadi dua lah, sama ada yang afdalnya ni Imam Nawawi sebut di sini, boleh saja dia daripada awal dia terus kiri, boleh. Tetapi dia terluput pahala menghadap Hajar Aswad ketika memulakan tawaf. Dia tak dapat yang tu lah, menghadap Hajar Aswad. Sini Imam Nawawi kata, walau tarakahu fil ula, kalau seorang tu meninggalkan menghadap Hajar Aswad pada tawaf yang pertama, lalu dia telah melintasi Hajar Aswad dalam keadaan kirinya, wa huwa ala yasari bainal ula wa ma ba'daha jazah. Tetapi fawwata hadzal istiqbal, dia telah meluputkan atas diri dia menghadap kiblat, menghadap Hajar Aswad yang mustahab. Walam yadhkur jama'atun min ashabina hadha al-istibala wa huwa ghairu istibal mustahab inda al-hajar qabla at-tawaf, fa inna dhalika mustahabun la khilafa fihi wa sunnatun mustaqillah. Ini adalah sunat yang mustaqil, yang disunatkan pada masa mula-mula sahaja. Dan kaedah dia apa dia? Walaysa syai'un min at-tawaf yajuzu ma'a istiqbalil baiti illa ma dzakarnahu awwalan. Ingat dia punya kaedah ni. Tidak ada dalam tawaf yang kita boleh menghadap Kaabah melainkan yang pertama ni je. Faham? Yang lain mesti kiri. Kali kedua, ketiga, keempat, kelima, kiri. Dan semalam kita ada sebut, kalau dia nak melakukan istilam setiap kali pusingan, yang istilam itu dia nak istilam dekat Hajar Aswad kan? Jadi dia menghadap, boleh. Ataupun dia setiap kali pusing dia cium Hajar Aswad. Sekarang ni sepatutnya boleh lah, tapi tak boleh kat sebab sekarang tak ada orang kan. Sampai sekeliling mataf itu, tapi sekarang orang dah mula masuk lah. Sekeliling mataf itu pernah kosong, tak ada orang langsung. Yang semayang tu apa? Pekerja-pekerja Bangladesh. Dia orang boleh masuk je, dah kerja kat situ kan. Orang lain semua tak boleh masuk, kosong. Tapi sekarang pun tak boleh cium. Sebab apa? Di sekeliling Kaabah itu dia ada dipasang blok. Sekarang ni memang sentuh Kaabah pun tak boleh. Sebab takut corona. Orang yang sentuh tu dia letak virus dekat tirai Kaabah, tak ada orang cium. Itu kot dia punya teori dia. Jadi tak ada. Hajar Aswad tak ada sekarang. Pegang Kaabah pun tak boleh, cium je dah. Jadi di sekeliling Kaabah tu dia ada blok. So tak berlakulah nak jalan atas Syazarwan ke, tak ada, semua tak berlaku. Tak mungkin berlaku lah sekarang, sebab dia telah di blok kawasan. Jadi tidak ada ketika tawaf ni yang boleh menghadap kepada Baitullah melainkan dalam surah ini. Tapi menghadap tu sunat je, bukan wajib. So dia boleh dengan dua kaifiat tadi, sama ada dia menghadap atau pusing infalata, ataupun dia terus daripada awal kiri. Daripada awal kiri. So kalau nak buat kiri, dia boleh saja satu orang kan, contoh kan. Dia ada tiga lah. Satu dia menghadap daripada awal lagi. Lepas tu dia menghadap. Maksudnya dia telah menghadap Hajar Aswad dengan seluruh badan dia dan dengan seluruh Hajar Aswad. Kalau dia buat macam ni.
Betul pusing kan? Okey, yang kedua, dia mula menghadap tu tengah-tengah. Suruh menghadap tapi tengah. Ni kan? Tengah. Maksudnya sebahagian badan dia belah kanan ni keluar daripada Hajar Aswad. Keluar kan? Kiri tak keluar. Kalau macam ni pun boleh. Tapi dengan cakap kiri. Masa awal tu kiri tu mesti paling kurang kan, menghadap Hajar Aswad. Ni kan kanan. Kanan dah keluar daripada Hajar Aswad, kiri masih ada. Boleh juga macam ni. Dia mula menghadap tapi separuh badan dah keluar. Boleh. Sebab tu dia kata dalam syarah semalam, bi jami'i badanihi. Jami'i badanihi yang dimaksudkan adalah apa? Bi jami'i badanihi yang dimaksudkan adalah syiqil aisar. Syiqil aisar. Tapi syiqil aisar tu separuh badan dia tu kena pada seluruh Hajar Aswad. Sebab tu dalam kitab semalam dia kata in amkan, kalau boleh. Boleh ke? Orang yang nak buat macam tu badannya kena besar. Faham? Kiri dia tu muat apa? Seluruh Hajar Aswad. Kiri saja. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Kita tak boleh badan kecil. Dia tak jadi. Kalau dia bagi kiri saja, dia akan jadi separuh badan dia tak kena Hajar Aswad. Faham? Separuh kiri dia tu kena separuh saja Hajar Aswad. Dia separuh badan boleh, kiri saja, tapi syaratnya kena seluruh Hajar Aswad. Itu kaifiat yang kedua. Kaifiat yang ketiga, kiri teruslah daripada awal. Terus daripada awal. Maka yang mana satu khalas. Tapi afdalnya yang tadi tu lah. Mula-mula sekali istiqbal. Sunnah istiqbal, Imam Nawawi kata itu adalah sunnatun mustaqillah. Dia adalah sunnah yang mustaqil. Dan kalau orang dia nak istilam, semalam kita sebut, dia kena jaga kaki dia masa dia istilam tu, jangan bergerak. Dia jangan lambai sampai bergerak ke tepi. Faham? Kalau dia lambai sampai bergerak, dia akan berlakulah tidak memberi kiri kepada Baitullah. Kalau dia bergerak pun, dia patah balik. Nanti bila dia dah selesai istilam, dia pergi patah balik, tengok lampu hijau, lepas tu bagi kiri. Macam semalam lah. Kalau ada je berlaku tidak menghadap Baitullah dengan kiri, maka kawasan itu dikira tak sah. Kalau kawasan tu tak sah, kawasan lepas tu pun tak sah. Jadi cara nak cover dia, kita patah balik. Kalau kita tak ingat belah mana, tiang nombor ni ke tiang nombor ni, maka kita ambil yang lebih belakang lah. Faham? Ni ke ni yang tadi tersalah, ataupun masa dia pergi tandas, datang balik tak ingat. Kalau tak ingat, dia mula dari awal. Kalau dia keliru antara dua tiang, dia ambil tiang yang paling belakang. Faham? Ambil yang depan. Cara dia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.